Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat malam, salam sejahtera. Okey, kita mula pula untuk kelas kita malam ni, iaitu pada malam ni cikgu akan sambung daripada kelas-kelas sebelum ni. Okey, jadi untuk hari ni kita lihat tentang sistem persekutuan dalam bab 4. Okey, kalau kita sebut saja tentang persekutuan, kita kena tahu persekutuan tu apa. Biasanya kalau kita sebut saja persekutuan, kita akan melibatkan ataupun kita akan bagi tahu adalah gabungan ataupun penyatuan. Jadi kalaulah soalan ditanya mengenai sistem persekutuan di negara kita, keyword pertama yang kamu boleh letak kat sini kalau tentang sistem persekutuan, keyword pertama yang kamu boleh letak kat sini ialah penyatuan. Ataupun ayat yang lain kamu pakai mungkin gabungan. Penyatuan maupun gabungan, dua-dua ni diterima. Kan? Tapi yang lebih tepatnya yang biasa pakai dalam buku kita pun adalah penyatuan. Penyatuan apa? Penyatuan beberapa buah negeri membentuk sebuah negara bersekutu. Contoh, pembentukan negara Malaysia ni, pembentukan negara kita bermula daripada Persekutuan Tanah Melayu 1948, kita adalah sebuah negara persekutuan. So kalau pembentukan negara Malaysia, kita adalah negara persekutuan. Sebab tu bab 4 ni kita belajar tentang sistem persekutuan. Okey, dalam soalan, kita terus pergi pada soalan. Biasanya lah kalau soalan ditanya mengenai persekutuan ni, dia akan tanya mengenai konsep sistem persekutuan di negara kita. So apa yang kita faham dengan konsep persekutuan di negara kita? Ingat kalau persekutuan di negara, pertama mesti ingat keyword dia penyatuan. Kan maksudnya satu apa? Satu masyarakat ke satu apa ke? Tak. Dia satukan beberapa buah negeri membentuk sebuah negara bersekutu. Maksud itulah penyatuan. Maksudnya penyatuan beberapa buah negeri membentuk sebuah negara bersekutu. Jadi keyword dia kat sini, cikgu ambil kat sini adalah penyatuan kat sini. Kita ingat penyatuan. Penyatuan apa? Penyatuan beberapa buah negeri bentuk sebuah persekutuan pun betul kalau kamu kata macam tu. Ataupun sebuah negara bersekutu. Sama je. Okey. Jadi kita lihat kat sini dia bagi lagi jawapan di mana dalam gabungan Malaysia di mana 1963 ni adalah pembentukan Malaysia. Di mana dalam pembentukan Malaysia apa yang digabungkan? 11 buah negeri termasuk Singapura, Sabah dan Sarawak digabungkan pada tahun 1963. Itulah yang kita namakan dia sebagai Persekutuan Malaysia. Ingat persekutuan ni kita kenali dia sebagai Persekutuan Malaysia. Sebab tu cikgu kata negara kita adalah sebuah negara persekutuan. Maksudnya kita gabung semua negeri-negeri yang ada dekat Tanah Melayu ni, dekat Sarawak dengan Sabah dan Singapura pada waktu tersebut semasa pembentukan Malaysia digabungkan. Jadi sebuah negara bersekutu ataupun sebuah persekutuan. Okey. Jadi kalau keyword yang di sini kita akan ambil gabungan kat sini 11 negeri Melayu plus dengan Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Kan? Okey, gabung semua ni maka dia membentuk sebuah persekutuan. Persekutuan yang kita kata kalau melibatkan Singapura, Sarawak dengan Sabah ni adalah Malaysia. Persekutuan kita adalah Malaysia. So cikgu keluarkan keyword dia je dekat bahagian tepi. Okey, kemudian wujudnya sebuah kerajaan persekutuan, kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Okey, kalau kita lihat bentuk pentadbiran negara kita, kita ada kerajaan pusat dan juga kita ada kerajaan negeri. Kalau kerajaan pusat ni membawa maksud adalah kerajaan persekutuan lah di peringkat pusat. Di peringkat pusat adalah persekutuan. Manakala untuk kerajaan negeri pula kan di peringkat negeri. Itu yang kita ada senarai persekutuan dan senarai negeri. Untuk kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ni kita dah ada sejak tahun 1948. Semasa pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Maka kita dah ada dah senarai persekutuan dengan senarai negeri. Iaitu kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri lah. Ataupun dalam kata yang lain kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Okey. Kemudian pembahagian kuasa dalam pentadbiran. Semalam pun kita belajar mengenai pembahagian kuasa
di dalam pentadbiran, di mana di sini kita lihat dah untuk kerajaan persekutuan, ketua dia siapa? Agung, yang di-Pertuan Agong. Di mana kalau kita lihat sistem pemerintahan kita sekarang ni, kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi kita lihatlah perlembagaan persekutuan digubal untuk melicinkan pentadbiran negara kita. Sebab perlembagaan macam kita dah belajar dah sebelum ni, perlembagaan ni dah menjadi panduan dalam melaksanakan pentadbiran negara kita. Jadi itu kalau keyword yang cikgu tulis lagi kat sini, kita ada satu, kita ada kerajaan persekutuan kan, dan juga satu lagi kita ada kerajaan negeri. So kalau kita lihat pembahagian kuasa ni, kita ada satu kerajaan persekutuan, satu lagi kita ada kerajaan negeri. Maksudnya bila ada senarai ni, tidak akan berlaku pertindihan kuasa. So kerajaan persekutuan ini tugas dia, kerajaan negeri ini bidang dia. Maksudnya macam tu. Jadi tak bercanggah lah, tak bertindih lah tugas di sini. Okay. Kemudian kita lihat agung tadi siapa ketua kalau peringkat persekutuan adalah agung, yang di-Pertuan Agong. Sistem pemerintahan kita sistem apa? Daripada semalam cikgu menyebut iaitu dalam bab 3 kita raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Lepas tu untuk melancarkan pentadbiran negara kita, maka ditubuhkan ataupun digubar satu perlembagaan persekutuan. Negara kita sampai ke hari ini kita ada perlembagaan persekutuan. Bagi Malaysia pun kita ada persekutuan, perlembagaan persekutuan. Jadi itu kalaulah soalan dia tanya mengenai apa? Konsep persekutuan. So kita ingat pertama, kita ingat kalau cikgu keluarkan dia punya keyword kat sini, kita pertama kita ingatkan adalah penyatuan. Penyatuan apa? Penyatuan negeri-negeri Melayu, 11 buah negeri Melayu tu plus apa? Sarawak, Singapura dan juga Sabah. Dan 3 S, kita ingat 3 S kan dengan 11 buah negeri ini. 11 buah negeri ini, 9 buah negeri yang ada raja dan 2 buah negeri yang tak ada raja, iaitu Pulau Pinang dan juga Melaka. So 9 campur 2 negeri-negeri selat tu maka jadi 11. Tu kita panggil dia 11 buah negeri Melayu, 11 buah negeri dekat tanah Melayu tu. Okey, kemudian persekutuan ni gabungan 11 buah negeri tu dengan Singapura, Sarawak dengan Sabah ni kita kenali dia sebagai Malaysia. Apa lagi? Maka terbentuk kerajaan persekutuan dengan kerajaan pusat. Tu sini nampak kerajaan persekutuan dan kerajaan pusat. Ketua kerajaan persekutuan ialah yang di-Pertuan Agong. Kita mengamalkan sistem pemerintahan, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, dan juga kita gubal perlembagaan persekutuan. Jadi itu ingat penyatuan, ingat 11 buah negeri plus Sarawak, Sabah dan Singapura, ingat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, ingat yang di-Pertuan Agong, ingat tentang Malaysia, persekutuan Malaysia itulah. Dan kemudian ingat sistem pemerintahan kita, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan last sekali, kita gubal perlembagaan bagi negara kita, iaitu perlembagaan persekutuan lah. Jadi itu kalau ditanyalah mengenai konsep persekutuan. Biasanya kalau soalan ni dia tanya untuk 4 markah. Dan kalau ditanya tentang tajuk persekutuan, biasanya sistem persekutuan ni dia akan jadi sebagai A kita. Kan? Untuk soalan esei, mungkin soalan nombor 5, 5A contohnya. Bahagian ceraian A. Sebab dia adalah konsep untuk persekutuan. Okey. Kemudian kita lihat pula tentang ciri-ciri. Okey. Sebelum kita pergi kepada soalan yang berikutnya, cikgu nak bawa kamu sikit bila kita cerita mengenai ciri-ciri kerajaan persekutuan, pembentukan latar belakang, kita tengok latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Ini kita kena ambil tahu. Sebab tajuk ni sebenarnya kita dah belajar. Sebenarnya kamu dah study tajuk ni daripada kamu belajar tentang Melayu Union, kamu belajar mengenai persekutuan 1988, 57, kan pembentukan Malaysia. Lepas ni kita akan belajar. Jadi kalau dia tanya mengenai latar belakang, tadi dia tanya tentang konsep. Dia tanya tentang konsep konsep sistem persekutuan. Mungkin soalan dia tanya mengenai latar belakang. Ini cikgu nak bagi sedikit maklumat sebab memang dia tak ada dalam modul ni.
Kalau kita tengok kepada latar belakang, kan? Kalau kita kata latar belakang, sistem persekutuan di negara kita. Kalau kita lihat dalam buku, kita susah nak ingat. Kan? Cikgu bagi yang mana yang mudah kita nak ingat. Kita ambil tajuk yang penting saja daripada sini. Contoh, kalau persekutuan ni, dia akan mula dengan persekutuan, ni nombor 1 lah, cikgu letak ke nombor 1. Persekutuan 1896. Persekutuan 1896. Kita ingat dulu, kita hafal dulu. Kalau tentang latar belakang, soalan tentang latar belakang, kamu hafal dulu nombor 1, 2, 3, 4 yang cikgu bagi ni kan. Sebenarnya kamu dah dapat lebih kurang, kalau kat sini kalau cikgu lihat ada 6. Bermaksud dah kita boleh dapat 6 markah dah kat sini. Kalau dia tanya mengenai latar belakang sistem persekutuan. Ingat, yang pertama persekutuan 1896. Okey. Yang kedua, kita ingat Majlis Mesyuarat Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Yang ketiga adalah kita ingat tentang Kesatuan Malaya. Yang ni tahun 1946. Kesatuan Malaya ni adalah Malayan Union. Nama Melayu dia Kesatuan Malaya. Bernama orang putih dia Malayan Union. Okey. Yang keempat ialah ingat lepas Malayan Union apa? Kalau kita tahu dia punya kronologi dia adalah Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang menggantikan Malayan Union. Kan, yang menggantikan Malayan Union. Okey. Yang kelima, lepas Persekutuan Tanah Melayu 1948 apa pula? Kita ada persekutuan sama juga, cuma tahunnya yang berbeza. Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang ni waktu kita merdeka. Kan? Okey, yang keenam. Apa yang keenam? Persekutuan yang kita ada adalah Persekutuan Malaysia. So pembentukan Malaysia bila? 1963. So kalau untuk soalan ni, kalau ditanya mengenai latar belakang sistem persekutuan, kamu cerita je mengenai lain lah kalau ditanya satu Roman Persekutuan 1896 dengan dua Roman mungkin dia bagi Kesatuan Malaya untuk 8 markah 4-4 ke ataupun 6 markah 3-3. Maksudnya kita kena hurai bawah dia. Tapi kalau dia soalan di umum, jelaskan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. So kita hafal 6 ni, kita masukkan jawapan 6 ni, kita dah dapat 6 markah dah kat situ. Kan? Kalau dia bagi 6 markah ataupun 4 markah, kamu just nyatakan benda ni baru kan, kamu dah dapat markah. Sebab kalau kita lihat dia Persekutuan 1896, dia ada kaitan mengenai pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu bersekutu ni siapa ketua dia? Ketua dia adalah Resident General. Contohlah kalau kita nak bagi huraian kat bawah dia. Kita huraian ni pun dah cukup dah. Kan? Maksudnya pembentukan Persekutuan 1896 ni adalah kita kenali dia sebagai pembentukan itulah negeri-negeri Melayu bersekutu, di mana negeri-negeri Melayu bersekutu ni ketua dia adalah Resident General. Okey. Yang kedua ialah Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, untuk Majlis Mesyuarat Persekutuan ni kita just ingat dua benda je, iaitu Majlis Mesyuarat distrukturkan semula. Majlis Mesyuarat Persekutuan ni distrukturkan semula. Sebab apa dia strukturkan? Adalah untuk mengukuhkan kedudukan British. Yang ni adalah untuk kukuhkan British. So kita dah dapat dah 2 poin di bawah Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927, di mana pada waktu ni dia distrukturkan semula. Kan, untuk kukuhkan semula, untuk kukuhkan kedudukan British. Okey. Kemudian Kesatuan Melayu, Kesatuan Malaya 1946 ataupun Melayu Union. Kalau kau sebut Melayu Union 1946 pun dah betul. Okey, kalau Melayu Union kita akan cerita adalah mungkin kita boleh cerita mengenai gabungan semua negeri Melayu, kan, mana negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, dan dua buah negeri selat tu disatukan membentuk satu persekutuan, iaitu Kesatuan Malaya. Kamu boleh bagi yang tu iaitu penyatuan
negeri-negeri Melayu bersekutu plus negeri-negeri Melayu tidak bersekutu plus 2 negeri-negeri Selat. Ataupun kalau kamu sebut kat sini penyatuan negeri-negeri Melayu kan di bawah satu persekutuan, itu pun betul juga kan. Dan siapa ketua untuk Melayu Union? Diketuai oleh Gubernur. Kalau kamu lihat daripada sini, daripada awal tadi kan, cikgu bagi siapa ketua dia. Ketua Persekutuan 1896 Residen Jeneral untuk negeri Melayu negeri-negeri Melayu bersekutu. Ketua bagi dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan dia tak ada ketua lah sebab dia ni kita kata distrukturkan semula. Dan untuk Melayu ni pula siapa ketua dia adalah Gubernur. Okey, untuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 juga sama, kita boleh kata dengan gabungan 9 buah negeri-negeri Melayu plus dengan 2 negeri-negeri Selat membentuk sebuah persekutuan yang kita kenali dia sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1948. Siapa ketua dia? Ketua dia adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Jadi untuk Persekutuan Tanah Melayu 1957, ini adalah zaman kita merdeka. Bila kita merdeka, so siapa kita punya ini ada pembentukan apa pula? Gabungan daripada apa pula? Gabungan daripada sama juga dia akan pergi kepada semua negeri-negeri Melayu yang tadi yang ada dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu digabungkan, maka dia membentuk sebuah negeri yang merdeka pada waktu ni. Okey, kat sini kita boleh lihatlah ke arah yang ni kan kita boleh tulis kat sini adalah tentang persekutuan yang membentuk persekutuan yang merdeka. Dia bentuk sebuah persekutuan yang merdeka. Okey, siapa ketua dia? Kita dah merdeka dah. Maka ketua kita adalah yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong. Last kali tentang Malaysia. Malaysia ni kalau kita lihat persekutuan ni yang lahir daripada apa? Kita cerita baliklah. Yang lahir daripada gabungan apa? Gabungan negeri-negeri Melayu kan. Lepas tu apa lagi? Kita campur dengan Sarawak, Singapura, Sarawak dan juga Sabah membentuk sebuah persekutuan. Kan? So kita boleh tinggal kat situ je. Kemudian persekutuan ni yang kemudiannya yang kita kenali dia sebagai Malaysia. Kan? So siapa ketua dia? Kalau ketua dia pun sama jugalah yang di-Pertuan Agong juga. Okey. Cikgu nak tunjuk. Kalau buku teks kita nampak dia terlalu detail macam tu. Sebenarnya kalau soalan dia tanya tentang latar belakang, biasanya dia nak ada 4 ataupun 6 markah saja. Kan? Kalau daripada jawapan kita ni, kalau kita ingat step daripada 8 Persekutuan 1896, kita ingat daripada sini, Persekutuan 1896. Lepas tu kita ingat pula dia ada MMP. Kalau kamu nak ingat dengan mudah MMP. Kamu boleh ingat dia dengan singkatan dia MMP. MMP ni Majlis Mesyuarat Persekutuan. Bila kita MMP baru kita ingat apa dia MMP ni ya. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan. Kan? Okey, distrukturkan semula. Kemudian kita ada Melayu Union 1946 di mana ketua dia Gubernur Jeneral. Kemudian kita ada Persekutuan Tanah Melayu 1948, ketua dia adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Kemudian kita ada Persekutuan Tanah Melayu 1957 di mana ketuanya ialah kita kata Agong. Kemudian yang akhir sekali kalau kita lihat kita ada Persekutuan Malaysia. So daripada situ sebenarnya dah dapat 6 markah dah kat situ. So itu macam mana kita nak ingat tu. Cikgu. Ya. Kalau Ya, ada tak tulis huraian still dapat 6 markah ke macam mana? Ya, still dapat 6 markah. Katalah soalan ditanya kita. Contoh huraikan. Contoh kalau cikgu bagi kat sini huraikan. Ataupun mungkin soalan kita adalah dia tanya kita tentang jelaskan. Biasanya kalau dia soalan A, biasanya dia akan sebut jelaskan. Jelaskan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. So latar belakang sistem persekutuan negara kita ialah kita katalah bermula dengan Persekutuan 1896.
Kemudiannya terdapatnya Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927 di mana distrukturkan semula. Gitu itulah. Kita kata ia telah distrukturkan semula. Kemudian kita kata selain itu, so kita gunalah setiap satu poin ni kita boleh ambil dia sebagai jawapan kita sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni dia akan jadi kepala kepada huraian yang lain. So kamu still lagi boleh dapat markah dekat kepala ni. Itu kalau boleh kamu hafal dulu yang ni. Kalau boleh kamu ingat satu kat belakang tak? Kalau Persekutuan 1896 tentang Negeri Melayu Bersekutu. So kamu teranglah tentang pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Majlis Mesyuarat Persekutuan, kalau kamu ingat dia, okey, distrukturkan semula. Kamu tak ingat yang untuk mengukuhkan kedudukan British pun tak apa. Yang penting kamu ingat, okey, dia ni adalah strukturkan semula. Kan? Kemudian Melayu Union. Kan Melayu Union, siapa ketua dia? Governor. Habis cerita. Kan? Lepas tu Persekutuan tahun 1948, kita katalah siapa ketua dia, Pesuruh Jaya Tinggi British. Kita jangan ambil simple yang tu je. Kalau kita nak tambah lagi jawapan dia. Kan kita boleh. Tapi cikgu risau kalau kadang-kadang soalan dia nak 4 markah. Mungkin dia nak kita terangkan 2 tentang Persekutuan 1896. Dan 2 lagi mungkin dia tanya tentang Majlis Mesyuarat Persekutuan. Dia nak 2-2 kat situ. Kalau 2-2 maksudnya kita kena tahu jugalah huraian kat bawah dia. Tu yang cikgu bagi just simple je, cikgu bagi 2-2-2. Kalau Malaysia tu kalau kita boleh tambah kat situ kan, ada dah gabungan 11 buah negeri semua dah ada, dah masuk kat situ. Kita ambil je tarikh kemerdekaan, tarikh pembentukan Malaysia, iaitu 16 September 1963 adalah pembentukan Malaysia. So kita boleh ambil kat situ. Yang ni kalau tengok dalam modul ni memang tak ada. Kan? Dan kalau kita lihat macam pelajar dia tengok macam susah. Sebenarnya tak susah pun. Kan? So kita senangkan dia. Macam yang cikgu tunjuk kat kamu. Okey. Jadi itu tentang latar belakang. So kita balik kepada dia tanya ciri kerajaan persekutuan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948. Nampak tak? Dia tanya kita tentang ciri yang terdapat pada tahun 1948. So apa ciri dia? Ingat kalau dia tanya ciri bagi Melayu Union ke Persekutuan Tanah Melayu 1948 ke 57 kan. Kamu jangan lupa letaklah gabungan. Termasuklah kalau tanya Persekutuan 1896. Kalau 1896 kita kata gabungan 4 buah negeri. Iaitu negeri yang kaya ni lah. Iaitu kita ada Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Kan membentuk sebuah persekutuan yang dinamakan Negeri Melayu Bersekutu. Okey, dalam soalan ni dia tanya mengenai ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ciri-ciri persekutuan yang ada dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pertama, ingat gabungan. Kan? Yang kedua, ingat apa? Dia bentuk Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya gabungan negeri-negeri ni telah membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Kamu boleh jadikan dia dalam satu ayat, F1 dengan F2. Maksudnya kamu akan cerita ciri-ciri kerajaan persekutuan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat membentuk Persekutuan Tanah Melayu dalam satu ayat. So nanti dia akan pecahkan, kamu akan dapat 2 jawapan dalam satu ayat kamu. Maksud kamu dapat 2 markah. Okay. Selain tu apa? Okey. Di peringkat tahun 1948 tadi pun cikgu ada menyebut di mana kuasa di peringkat persekutuan dengan negeri dah dipecah kepada 2. Iaitu ada pengagihan kuasa, satu di peringkat persekutuan, satu lagi di peringkat negeri. Yang kita ada tadi kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri tu. Jadi kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri tu dia starting dia kat mana? Dia starting dia dekat sini. 1948 baru ada. Kalau sebelum tu Melayu Union apa benda dia belum ada lagi. 1948 dia baru ada. Tahun 1957 dia bawa je benda tu. Still ada. 1963 pembentukan Malaysia dia ada lagi benda ni. Maksudnya dia kekal je dalam. Tapi starting dia start daripada mana? 1948. Okay. Lepas tu apa lagi kat sini? Pesuruh Jaya Tinggi. Kan Pesuruh Jaya Tinggi British mengetuai persekutuan dan Raja-Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan masing-masing. Yang ni yang kita kata Raja-Raja Melayu dia ada kuasa bagi negeri dia sendiri dah sekarang. Jadi kalau kita lihat kat sini, satu gabungan, ingat gabungan. Yang kedua adalah Persekutuan Tanah Melayu, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga kita ada pengagihan kuasa iaitu kita ada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri.
First time baru ada benda ni sebelum ni tak ada. Yang keempat kita ada Pesuruhjaya Tinggi British. Dan yang akhir sekali kita tengok Raja-Raja Melayu, di mana Raja-Raja Melayu boleh memerintah negeri dia ikut perlembagaan negeri dia sendiri. Kan? So maksudnya British tak halang. Raja Melayu dah mula ada kuasa dalam perundangan. Jadi ini kalau soalan ditanya ciri, yang tadi kalau ikutnya cikgu suruh kamu ingat tadi, satu gabungan, satu lagi adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi apa lagi jawapan yang lain? Jawapan yang lain ingat persekutuan dengan negeri, sebab ini first time. First time dia ada. Kalau sebelum ni dia belum ada lagi. Kan? Kalau kita nak bagi cukup 4 lah. Lagi apa lagi? Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu lah. Kan? Dia gabung membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi itu ni antara kalau soalan ditanya ciri. Mungkin ditanya ciri mengenai Malayan Union. Kan? Kesatuan Melaya. Jadi sama juga kamu bagi ada gabungan tadi. Siapa ketua dia? Gubernur. Kan kamu boleh bagi itu lagi. Tambahan lain yang kamu boleh bagi lagi adalah apa lagi? Okey, Melayu Union gagal. Dan sebab apa? Sebab dia dapat tentangan daripada orang Melayu. Kalau kamu baca tajuk tentang Melayu Union, kamu boleh letak aja poin-poin dalam Melayu Union tu kamu boleh masuk kat sini. Sebab poin dia lebih kurang sama. Kan? Hampir sama. Cuma dia tak sebanyak macam ciri lah. Kalau kita letak ciri Melayu Union pun, kita tengok reaksi daripada orang Melayu terhadap Melayu Union pun, kamu boleh dapat markah kat situ. Okey. Kemudian next kita lihat kepada, okey, sekarang ni kita tengok kepada kerjasama. Okey, dalam bab ni, dalam bab 4 ni, satu tadi kita ada tentang sistem persekutuan. Kan? Lepas tu yang kedua nanti kita akan lihat pula bidang kuasa. Senarai persekutuan dengan senarai negeri. Okey, kita kena bezakan yang mana satu senarai persekutuan, yang mana satu senarai negeri. Sebab bila dia tanya mengenai bidang kuasa, biasanya dia akan tanya kita bidang kuasa mana yang kerajaan persekutuan yang kerajaan persekutuan handle dan mana yang di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. So kita kena tahu benda tu. Macam mana kita nak bezakan dia? Macam mana kita nak bezakan dia ialah yang pertama kita lihat soalan dia. Soalan ni kalau kita lihat dia tanya bidang kuasa kan. Bidang kuasa senarai persekutuan satu, senarai negeri satu. Biasanya dia akan minta kita dua bidang kuasa kerajaan persekutuan, dua bidang kuasa kerajaan negeri. Paling sikit dia minta satu-satu. Paling banyak dia akan minta dua bagi setiap satu. Okey. Kita ingat sini je. Kalau dalam bidang persekutuan, satu lagi bidang negeri, senarai negeri ya. Okey. Kalau dalam persekutuan, kamu ingat jemaah menteri yang kita ada. Menteri yang kita ada. Senang cerita kamu ingat macam tu. Sebab kalau kita kata senarai persekutuan ni yang ditadbir di peringkat persekutuan. Kalau senarai negeri yang ditadbir di peringkat negeri. Jadi macam mana kita nak bezakan dia? Kalau cikgu senang nak bezakan, kita ingat okey menteri kita. Siapa menteri kita? Jadi kat sini kalau kita ingat kalau persekutuan ni siapa menteri kita? Contoh kita ada kita dalam bidang pendidikan, pelajaran kan. Kalau dulu dia sebut pelajaran, dia tak sebut pendidikan. Bermaksud dalam bidang pelajaran di peringkat persekutuan. So kita ingat, okey dalam pendidikan, dalam pelajaran di peringkat persekutuan. So kita hafal. Yang kedua sekarang kes COVID apa benda, biasa kita dengar Menteri Kesihatan lah apa benda sebagainya. Jadi kita ambil lah kesihatan berada di bawah persekutuan. Pertahanan berada di bawah persekutuan. Keselamatan dalam negeri, hal ehwal luar negeri yang sekarang kita ada. Kita ada Menteri Pengangkutan, kita ada Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, kita ada Menteri Keselamatan Dalam Negeri, kita ada Menteri Pertahanan, kita ada Menteri Pelajaran, kita ada Menteri Kesihatan. Nampak tak? Yang menteri ni. Jadi kalau kamu nak ingat balik, di peringkat persekutuan ni apa senarai bidang dia, so kamu ingat menteri kamu. Kan? Kalau kamu ingat, okey, kita ingat pelajaran kita dulu. Okey, pelajaran, Menteri Pelajaran. Apa lagi? Okey, Menteri Kesihatan. Apa lagi? Menteri Pertahanan. Kalau sedang nak ingat tiga ni dulu. Yang dekat dengan kita. Pelajaran, kesihatan dengan pertahanan. Okey, kalau peringkat negeri pula. Peringkat negeri ni ditadbir oleh negeri. Kan? Jadi kita ingat apa yang ada dalam negeri tersebut. Contoh, kalau kita ni kita ambil dulu tanah. Tanah di bawah negeri. So tanah. Apa lagi? Pertanian.
Kan, pertanian atau perhutanan di bawah negeri juga. Kerajaan tempatan, macam kita ada majlis bandaran, macam kita dekat, kalau dekat dekat Negeri Sembilan kita ada majlis bandaraya Seremban contohnya. Itu adalah di bawah kerajaan tempatan. Itu adalah kerajaan tempatan. Dan juga hari kelepasan negeri. Contoh, kalau katalah kita main bola, kita lama tak menang bola FA, tiba-tiba je kita menang. Mungkin kerajaan negeri isytiharkan cuti keesokan harinya. Maksudnya negeri lain tak cuti, negeri kita je cuti. So itu berada di bawah negeri, bukan persekutuan. Dan juga undang-undang Islam. Kenapa undang-undang Islam? Sebab Sebab sultan merupakan ketua bagi agama Islam. Ketua agama Islam di negeri dia. So di negeri masing-masing. Jadi kalau kita lihat undang-undang Islam berada di bawah negeri, bukan di bawah persekutuan. Di bawah negeri. So itu cara kita nak beza. Jadi kalau dalam persekutuan tadi, cikgu nak kamu ingat at least 3 untuk stok jawapan kita, iaitu ambillah pertahanan, pelajaran dan juga perubatan ataupun kesihatan. Sebab kita senang nak ingat, ini yang dekat dengan kita. Kita tengah belajar, menteri pelajaran. Kita sakit, kita akan cari Cari doktor, kan, menteri perubatan ataupun kesihatan. Pertahanan untuk keselamatan negara kita. Itu yang paling dekat yang biasa kita dengar. Kalau untuk negeri pula, stok dia, kita ingat dekat negeri tu mesti ada tanah kat dalam negeri tersebut. Jadi tanah, kalau kita nak beli tanah, kalau contoh kita nak beli tanah dekat Perak, kita kena pergi Perak. Kena berurusan dengan pejabat tanah di negeri Perak. Kan? So kita fikir macam tu je. So kita tanah di bawah negeri. Apa lagi? Apa je tanaman-tanaman, hutan ke pertanian yang ada di bawah negeri tersebut? Maksudnya di bawah negeri. Ingat, pertanian perhutanan di bawah negeri. Kan? Apa lagi? Yang ketiga, yang kita senang nak ingat adalah kerajaan tempatan. Kalau kita ada kerajaan tempatan, itu adalah berada di bawah negeri. Kan? Kalau kamu boleh ingat undang-undang Islam ni, ingatlah. Kalau kamu tahu, Sultan merupakan ketua bagi agama Islam di negeri masing-masing. Ada 9 buah negeri itu. Maka undang-undang Islam berada di bawah negeri. Dan last kali ni hari pelepasan negeri. Okey. Satu lagi kita ada adalah kita ada senarai bersama. Senarai bersama ni apa pula? Senarai bersama ni ialah kedua-dua kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan ni dia handle benda ni. Contoh kalau kita kata senarai bersama ni, kita akan rujuk kepada contoh, kita ambil satu, mungkin cikgu akan ambil kepada Taman Negara. Taman Negara kalau kita lihat tak faham. Dari segi dasar dia, kerajaan persekutuan yang akan keluarkan dasar semua sebagainya. Nak buat apalah sebagainya. Tapi yang nak jaga Taman Negara ni adalah kerajaan negeri. Di bawah kuasa kerajaan negeri. Dia baik pulih apa benda kat dalam tu kan, dia jaga kerosakan, betulkan kerosakan apa benda tu, kerajaan negeri. Tapi yang tentukan dasar adalah kerajaan persekutuan. Maksudnya dia ditadbir bersama-sama. Contoh Taman Negara yang sedang kita nak ingat. Apa lagi yang dekat dengan kamu? Kalau cikgu bagi contoh kat sini, yang dekat dengan kamu ialah kita ambil je beasiswa. Ada antara kita yang dapat beasiswa. Sebab tu kita dengar ada beasiswa negeri, ada beasiswa persekutuan. Kan ada negeri bagi, ada persekutuan bagi. Kita pilihlah kita nak yang mana satu kan, yang mana yang menguntungkan kita. Jadi ini adalah senarai bersama. Okey, satu lagi yang senang kita nak ingat adalah kita boleh ambil kepada kita ambil je tentang kebajikan awam. Kan? Kita ambil yang ketiga adalah kebajikan awam. Maksudnya kebajikan awam ni kerajaan negeri pun jaga, kerajaan persekutuan pun jaga kebajikan awam rakyat. Kan? Perumahan pun sama. Yang ni senang juga sebab dekat dengan kita. Kan? Perumahan. Kan? Perumahan pun sama. Sebab perumahan pun dia akan berada kerajaan negeri dengan kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sama-sama. Contoh kerajaan negeri mungkin dia bagi kawasan tanah dijual dengan lebih rendah kepada kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan pula yang akan membangunkan kawasan perumahan tersebut macam PPR, kawasan rumah PPR sebagainya.
Kan? Kalau kita lihat dalam senarai bersama, kalau kamu ada buka dalam buku teks kamu kan, untuk taman negara tu kamu tengok kan, perlindungan haiwan liar dan taman negara. Itulah dia. Tapi cikgu buat ringkasan, kita ambil taman negara je. So yang ni untuk senarai bersama. Cikgu bagi yang senang kita nak ingat. Kita ingat taman negara, kita ingat beasiswa, kita ingat kita ada beasiswa persekutuan, kita ada beasiswa negeri, kita ingat perumahan kan, ada perumahan yang kerajaan yang bekerjasama antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan buat rumah. Contohnya Prima, rumah Selangor kalau belah Sangor, ataupun kita kata kalau di sini kita ada rumah PPR sebagainya. Kan rumah PPR cikgu lupa, perumahan ni rakyat apa benda cikgu lupa dah. Okey. Jadi itu kita kata antara senarai negeri. Kau boleh ingat 3 at least untuk setiap bahagian ni. Sebab mungkin akan naik satu soalan. Ni bab 2 je cikgu. Bukan Syikin, ini adalah bab 4. Ini adalah bab 4 kan. Kalau kita tengok tajuk dalam modul tu dia masih lagi perlembagaan persekutuan. Dia salah tu tajuk tu. Tolong betulkan tajuk tu. Tajuk tu adalah sistem persekutuan. Dalam sistem persekutuan kita tu dia berada dalam bab 4 Okey, kemudian next kita lihat kepada yang berikutnya. Okey, sekejap cikgu nak tengok soalan ni. Okey, jawapan boleh tulis dalam boleh tulis dalam tanpa huraian. Okey. Kalau jawapan kita boleh tulis kalau macam jawapan yang cikgu bagi tadi lah sebenarnya. Kalau mengenai latar belakang tadi, kamu bagi je benda tu sebenarnya, itu kamu dah dapat markah dah. Kan, jelaskan latar belakang tadi, kamu dah dapat markah dah daripada situ tak perlu kamu nak tambah lagi huraian. Tapi kalau kamu ingat 1-2 huraian yang berada di bawah dia, kamu tulis je lah huraian tersebut. Mungkin kamu tak ingat ke 6-6 tersebut. Kan, tapi kamu ingat poin-poin yang berada di bawah, mungkin Kesatuan Melaya kamu ingat, dalam Persekutuan 1948 kamu ingat, so kamu tulis kat situ. Tak semestinya kamu tulis semua tu 6-6 tu untuk kamu nak pastikan kamu dapat 6 markah ke apa. Kan, kalau kamu tak ingat, kamu hanya ingat 4 je, kamu hurailah tentang tu. Tentang keempat-empat tersebut, bagilah satu huraian bagi setiap satu pun, dia boleh cecah lah kalau jawapan tu dia nak 6 markah. Kan? So asalkan ayat mesti ayat yang lengkap. Tu je. Jawapan kamu mesti jawapan yang lengkap. Jangan tak lengkap. Tu je. Jawapan mesti jawapan yang lengkap. Okey. Jadi ini tentang senarai persekutuan dengan senarai negeri dan senarai bersama. Okey. Soalan berikutnya, dia tanya mengenai terangkan pentadbiran kerajaan negeri 4 markah dan juga pentadbiran kerajaan persekutuan 4 markah. Jadi dia minta satu kerajaan negeri, satu lagi adalah kerajaan persekutuan. Okey. Bila kita terang mengenai kerajaan negeri tu apa, kerajaan persekutuan tu apa, kita kena ingat di peringkat negeri. Kalau siapa yang ikut kelas cikgu semalam, kita ada menyebut di mana di peringkat negeri dia ada Dewan Undangan Negeri. So Dewan Undangan Negeri ni dia akan gubal undang-undang di peringkat negeri. Cikgu terus pergi sini cikgu nak nampak persamaan ni. Kalau peringkat persekutuan, siapa yang gubal undang-undang di peringkat persekutuan ialah Parlimen. Kan? Yang ni dalam perlembagaan tu sebenarnya, dalam perlembagaan semalam dalam bab 3 sebenarnya. Dalam perlembagaan ada sentuh sikit, dalam bab 3 pun ada menyentuh mengenai badan perundangan tu. Dia menyentuh mengenai kalau Parlimen yang gubal Parlimen, dia gubal undang-undang di peringkat persekutuan. Kalau di peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri. Di peringkat negeri, ketua dia adalah Sultan. Jadi cikgu nampak perbezaan dia supaya kamu boleh nampak kat sini. Yang ni pula, siapa ketua persekutuan? Mestilah agung di peringkat persekutuan. Kan? Kalau di peringkat negeri, Sultan ataupun yang di petua negeri. Yang di petua negeri ni yang tak ada Sultan. Yang 9, selain daripada 9 buah negeri yang tak ada Sultan, dia ditadbir oleh yang di petua negeri sebab dia tak ada Sultan. Okey, lagi apa lagi? Kalau di peringkat kerajaan negeri, okey, kuasa pemerintahan dia dah termaktub dalam perlembagaan persekutuan sebagai dia tulis kat situ senarai negeri. Sebab tu tadi bidang kuasa, kalau kita tengok senarai negeri dengan senarai persekutuan. Sebab dalam perlembagaan kita, dia tulis kat situ senarai persekutuan dengan senarai negeri. Kan okey. Kalau di peringkat persekutuan,
Kan? Okey, dia dikenali sebagai apa? Senarai persekutuan. Itu beza dia. Kan? Di peringkat negeri, kerajaan negeri, dalam perlembagaan dia dikenali sebagai senarai negeri. Di peringkat kerajaan persekutuan pula dalam perlembagaan termaktub kat situ sebagai senarai persekutuan. Okey, kita tengok bidang kuasa dia. Okey, kuasa dalam undang-undang Islam. Yang ni kita tengok bidang kuasa yang tadi. Kan? Yang ini diambil balik. Dalam undang-undang Islam, dalam tanah, dalam pertanian dan perhutanan, kerajaan tempatan dan hari kelepasan negeri. Manakala kalau skop bagi undang-undang persekutuan ni, kerajaan persekutuan ni, dia lebih kepada kepentingan nasional. Jadi, dia merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung dengan pentadbiran negara. So apa bidang kuasa dia? Inilah antara bidang kuasa dia. Yang sama tadi yang cikgu suruh kamu ingat 3 at least tu. Kamu ingat 3 kat sini, kamu dapat 3 markah dah kat sini. Nampak tak? So yang pertama ingat, siapa yang gubal undang-undang dalam pentadbiran kerajaan persekutuan? Parlimen. Di peringkat negeri siapa? Dewan Undangan Negeri. Ketua di peringkat persekutuan siapa? Agung, yang di-Pertuan Agung. Ketua bagi negeri siapa? Sultan atau yang di-Pertua Negeri. Okey, dalam perlembagaan kalau kita tengok kerajaan persekutuan ni, dia ada termaktub dalam senarai persekutuan. Dalam negeri pula, dalam kerajaan negeri, dia ada senarai negeri. Skop untuk kerajaan persekutuan ni dia lebih besar, iaitu kepentingan nasional yang dia melibatkan apa? Semua aspek perkhidmatan. Kan? So kita bagilah pertahanan ke yang kita nak ingat, mungkin kamu ingat kewangan ataupun mungkin kamu ingat tadi cikgu kata tadi tentang pelajaran, mahupun kamu ingat mengenai kita kata perubatan dan kesihatan. Kan? Kalau peringkat negeri, skop dia di peringkat negeri lah, iaitu yang melibatkan undang-undang negeri, undang-undang Islam, tanah, pertanian, kerajaan tempatan dan juga hari pelepasan negeri. So sebenarnya simple je. Kalau soalan ditanya mengenai pentadbiran, peranan pentadbiran kerajaan negeri apa? Pentadbiran kerajaan persekutuan apa? Jadi ini adalah jawapan dia. Okey. Saya harap kau dapat dapat bezakan dia. Sebenarnya kamu dapat bezakan satu kat atas kan, kamu dah dapat jawapan kat bawah dia. Sebab kita timbal balik dia macam tu. Cuma yang penting kat sini kita ingat yang ni. Dewan Undangan Negeri ni dan bawah ni kita ingat parlimen. Kan? Itu yang kita kata yang gubal undang-undang. Okey, jangan miss up dah lah. Kita ingat parlimen ada di peringkat persekutuan. Okey, yang menteri-menteri kita duduk. Menteri kita duduk kat mana? Duduk kat dekat parlimen kan? So maksudnya di peringkat persekutuan kat situ. Okey. Kemudian soalan yang berikutnya. So yang ni jelaskan kerjasama sosioekonomi antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dalam pembangunan tanah. Dia nak dalam pembangunan tanah je. Kalau kita lihat dalam sosioekonomi ni, dia ada banyak. Kalau dalam kerjasama sosioekonomi antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ni sebenarnya dia ada banyak yang dia nak fokus sekarang ni kat sini hanyalah dalam pembangunan tanah saja. Jadi kita go through situ. Sebab nanti cikgu nak tunjukkan juga apa dia kita kata kerjasama yang ada yang lain. Kita ambil tahu juga kerjasama yang lain ni. Okey. Yang pertama kita lihat kepada kerjasama dalam pembangunan tanah. Pembangunan tanah kalau seperti ini dah pembangunan tanah. Yang bila kita hurai dia, kita kata tertumpu kepada pembukaan tanah baru. Bila pembangunan tanah, jangan kita pembangunan tanah lagi. Kalau kita kata kerjasama peringkat awal kemerdekaan tertumpu kepada pembangunan tanah. Jadi dia kata pembangunan tanah apa? Kita kena sebut pembangunan tanah baharu. Mesti ada baharu. Kan? Lepas tu dia adalah pembangunan in situ. Ingat in situ. In situ ni apa? In situ ni adalah pembangunan fizikal desa. Di mana dekat kawasan ni disediakan kemudahan asas, rumah, pusat pertubuhan ekonomi desa sebagainya. Okey. Biasanya kawasan pembangunan in situ ni adalah kawasan yang kita kata kawasan yang mati. Ataupun kawasan yang dia tak kawasan yang tak dikunjungi sangat oleh orang.
Maksudnya dia ekonomi dia pun dia jadi macam slow sikit kat situ. Jadi bagaimana kerajaan nak membangunkan kawasan tersebut? Maka dibuat pembangunan in situ. Bila dia buat pembangunan in situ ni, dia bangunkan, dia sediakan kemudahan asas, dia sediakan rumah rakyat, dia sediakan pusat pertubuhan ekonomi desa, dia sediakan kedai sebagainya supaya ada aktiviti berlaku kat situ. Daripada sini bila dah adalah kita kata kemudahan-kemudahan yang ada ni akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan orang akan mula datang. Orang mula buka bisnes kat situ. Kawasan tu pun dah mula berkembang nanti. Itu maksud dia. Kepembangunan in situ tu. Di mana kawasan tu daripada kawasan yang kita kata yang tak aktif, tak proaktif lah. Kepada kawasan yang hidup lah kita kata. Kawasan yang berkembang pada waktu tu. Okey, kemudian penubuhan Felda. Ingat Felda. Kalau pembukaan tanah baru ni, kaitkan dia dengan Felda iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Kamu tak ingat nama penuh dia pun, at least lah kamu nyata Felda. Maksudnya kamu sebut Kerajaan Persekutuan menubuhkan Felda. So dah dapat markah kat situ untuk Felda. Dan apa Felda buat? Jadi dia salurkan juga kat sini bantuan kewangan kepada kerajaan negeri. Kan? Kerana kerajaan negeri ni dia ada tanah. Tapi dia tak ada duit nak bangunkan kawasan tersebut. Jadi kerajaan dia bagi dana kepada kerajaan negeri ini untuk bangunkan tanah dalam kerajaan negeri tersebut. Jadi adalah dana kat situ. Okey, kemudian selepas Felda, maka ditubuhkan pula Fekra. Kan Fekra, ditubuhkan pula Fekra di mana Fekra ni adalah untuk menyatu dan memulihkan, membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar. Fungsi dia sebenarnya sama macam Felda, dia buka tanah baru juga. Awalnya Felda ni tugas dia dah terlampau berat. Akhirnya kerajaan pun tubuhkan pula Fekra pula. Sama juga untuk bangunkan tanah. Kan, okey, contoh dia bagi kat sini macam segitiga jengka dan juga Felda Endau. Jadi kalau untuk pembangunan tanah ni, yang pertama kita ingatlah tentang pembukaan tanah baru. Maksudnya dibuka tanah baru. Itu satu. Yang kedua kita ingat pembangunan in situ. Pembangunan in situ. Kalau kita lupa pun pembangunan in situ tu apa kan? Paling tak kita ingat in situ ni adalah menyediakan kemudahan asas dekat kawasan tempat tersebut. Rumah sebagainya. Kan? Nak membangunkan kawasan tersebut dengan pembangunan in situ ni. Okey. Yang ketiga, ingatlah Felda. Ditubuhkan Felda. Yang keempat, buatlah ayat pula. Ditubuhkan Fekra. Dah dapat markah dah tak? Buat ayat yang lengkap. Jangan ditubuhkan Felda, dapat setengah markah aja. Kita sepatutnya, kerajaan telah menubuhkan Felda. Kemudiannya kerajaan turut menubuhkan Fekra. Contohnya kita buat ayat macam tu. Dah dapat 2 jawapan. Dah dapat 2 markah kat situ. Kan? Okey, apa lagi yang kita boleh ambil kat sini? Dah cukup 4 dah cikgu. Kalau dalam setiap satu kerjasama ni kan, kita sediakan 4 jawapan. Ni 4 jawapan. Kalau kita nak bagi contoh satu, kita bagilah segitiga jengka. Ini yang popular. Jadi segitiga jengka. Contohlah. So kita akan dapat markah lagi kat situ untuk segitiga jengka. Jadi ingat, di bawah pembangunan tanah. Apa yang kita nak ingat? Di bawah pembangunan tanah, dia buka tanah baru. Yang kedua, dia buat pembangunan in situ. Yang ketiga, dia menubuhkan Felda. Kemudian dia menubuhkan Fekra. Contoh dia, segitiga jengka. Dah dapat kat situ. Kalau kamu ingat 1, 2, 3, 4 sampai Fekra pun dah okey. Tanah baru, pembangunan in situ, Felda, Fekra. Dah 4 point, 4 jawapan yang kamu dah bagi kat sini. Itu untuk pembangunan tanah. Okey. Cikgu kalau dia suruh bezakan, maksudnya bezakan apa tu Syikir? Bezakan apa? Untuk soalan yang mana satu tu Syikir nak bezakan apa? Okey, itu pembangunan tanah Felda dengan Fekra. Biasanya dia tak ada Felda Fekra ni, dia tak ada bezakan dah. Kan? Soalan biasanya dia akan tanya macam ni je. Dia tak ada soalan yang dia tanya Felda tu apa, Fekra tu apa, kecuali Felda lah. Dia ada satu tajuk khusus sikit tentang dia kan. Tapi dia tak akan tanya Felda dengan Fekra ni bezakan antara Felda dengan Fekra. Dia tak akan tanya benda tu. Kan? Dia hanya kita just bagi jawapan kita je. Sebab dia punya fungsi dia sebenarnya sama je.
Kan, cuma Ferda ni kita kata dia membantu. Kita kata FEKRA ni membantu Ferda dari segi pembangunan tanah. Tapi dia lebih kepada apa? Membangunkan tanah untuk kerajaan negeri yang terbiar tu. Okey. Jadi itu di dalam pembangunan tanah. Okey. Kejap, cikgu nak stop kejap ni. Cikgu nak cikgu nak tunjukkan kepada kamu satu slide. Kejap. Cikgu nak buka slide tajuk bab 4. Bab 4, 4.3. Kejap. 4.3. Tingkatan 4. 4.3. Okey. Tingkatan 4, tingkatan 5, sorry. Tingkatan 5. Sekejap sebab kalau boleh cikgu nak kamu salin point ni. Kalau ini tentang pembukaan tanah saja, mungkin ditanya kita tentang benda lain. Jadi 4.3 kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okay, cikgu dah stop share kan. Okay, cikgu share kejap dekat Okay, kita lihat kejap kat sini. Okay, sini. Okay. Yang kita ada sekarang ni sebenarnya, apa yang kita ada sekarang kita ada di bawah kerjasama sosio-ekonomi ni, kita ada pembangunan tanah, pembangunan wilayah, pembangunan koridor wilayah. Kan, kerjasama ni kalau kita fikir ada kat sini kan, kita ada banyak kerjasama tau. Jadi kita hanya cerita yang ni je. Kerjasama pemuliharaan khazanah negara dia melibatkan taman negara dengan taman laut. Kemudian kerjasama penyediaan perumahan rakyat, dia melibatkan 3 poin utama ni lah, di mana yang ni untuk golongan miskin, yang ni pula untuk nak golongan yang mampu milik rumah sebagainya. Dan juga yang akhir sekali ni kita tengok yang berlaku dekat Sarawak dengan kat Sabah. So benda ni sebenarnya kita kena ambil tahu juga. Contoh cikgu tunjukkan sedikit slide mengenai, okey. Yang ni Ferda FEKRA tadi dah. Okey, kita tengok kejap kat sini kalau cikgu tunjukkan kat sini kejap. Cikgu nak. Okey. Okey. Kalau kita pergi dulu tentang pembangunan, okey, pembangunan tanah tadi dah. Cuba tengok kejap tentang pembangunan wilayah. Kalau pembangunan wilayah ni kat sini, kejap saya nak ambil satu mata dia boleh lah. Kan? Sorry, cikgu nak ambil pointer. Mana pointer? Sini. Pointer. Okey. Okey. Kalau kat sini, pembangunan wilayah ni kita ingat pembangunan kawasan. Poin dia pembangunan kawasan. So antaranya kita bagi ni banyak kan. Kita bagi salah satu je. Mana yang kita senang nak ingat? Kan, contoh, mungkin kamu Johor contoh kan. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Okey, tak ingat nama penuh. Kamu bagi nama singkatan pun, kamu dah dapat markah dah sebenarnya. Sebab nama singkatan ni diguna pakai sekarang ni. Jadi kalau kamu kata Kejora, kamu kata Kesedar ke apa kan, kamu dapat markah. Jadi kalau kat sini, kita ditubuhkan agensi pembangunan seperti Kejora. Contohlah, seperti Kejora. Maksudnya kamu akan dapat markah kat situ. Kan? Okey, lepas tu kita lihat pula tentang pembangunan koridor wilayah. Tadi pembangunan wilayah. Sekarang ni pembangunan koridor wilayah. Kalau koridor wilayah ni dia berkaitan dengan apa? Pembangunan koridor wilayah ni berlandaskan projek pembangunan. Dia adalah projek pembangunan. Jadi tumpuan dia kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat. Untuk apa? Dia nak seimbangkan. Dia nak seimbangkan pembangunan negeri dengan wilayah. Kan? Kalau kamu rasa memang susah nak ingat, memang tajuk ni memang dia ni sikit lah. Dia macam agak struggle sikit lah nak ingat. Okey. Kerjasama pemulihan khazanah negara
Yang ni yang kita kata yang dia melibatkan taman negara dengan taman laut. Kalau dikata kerjasama pemuliharaan khazanah negara, mungkin dia tanya kita tentang ni. Kan, tentang khazanah negara kamu ingat dua je. Satu tentang taman negara, satu lagi tentang taman laut. Kan. So macam mana kamu nak ingat taman negara dengan taman laut ni? Kan, salah satu caranya ialah kamu boleh tengok dekat kejap. Okey. Kamu boleh tengok dekat sini kalau taman negara, point ni, yang mana yang banyak-banyak dalam ni, yang mana yang kita senang nak ingat. Kan, kalau cikgu, kalau taman negara ni adalah pengurusan hidupan liar dan taman negara adalah tanggungjawab bersama. Kita ingatlah penghilitan. Kan, so sekarang Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, singkatan dia adalah penghilitan. Kalau kejap nak hide kat benda ni. Okey, kalau dekat Sarawak, Perbadanan Perhutanan Sarawak. Kalau dekat Sabah, Jabatan Hidupan Liar Sabah. Okay. Kalau kamu nak study balik tajuk ni, nak tengok sikit tajuk ni kan, nak jumpa balik slide cikgu ni macam ni kan. Kamu tengok dalam video cikgu yang untuk tajuk 4.3 untuk bab 4, tingkatan 4 ni. So ada benda ni. Ini sebenarnya adalah daripada bahan daripada YouTube cikgu tu. Kan, sama juga kalau taman laut kita ingat apa? Dia adalah berkaitan mengenai taman laut yang melibatkan pulau. Kalau sini dia ada 42 buah pulau kat situ. Kan, kemudian contoh kita nak ambillah Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan. Kita tak perlu nak ingat semua ni kalau tengok dah banyak, tak perlu. Kita ingat, mungkin kita hanya ingat Taman Laut Malaysia ditubuhkan. Ingat tahun tak? Tak ingat tahun pun tak apa. Kan? Lepas tu apa lagi kita kata? Mungkin kita kata pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Kalau sekarang ni telah dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Kalau dekat Sabah pula, dia diselia ataupun dijaga oleh Taman-Taman Sabah. Itu je. Kita ingat poin-poin tu je. Kita keluarkan poin-poin yang utama. Kan? So daripada situ kamu keluarkan yang 4 je. Daripada sini sebenarnya keluarkan 4 je. 2 sini, 2 sini. So dah cukup dah. Tak perlu kamu nak ingat semua. Dengar yang cikgu je tunjuk je. Okey. Sama juga dengan kawasan penyediaan perumahan rakyat. Ini kerjasama dalam perumahan rakyat. Yang tadi yang pertama kita kata dalam sosioekonomi yang ada tanah apa benda tadi. Yang kedua dalam pengurusan taman negara dan juga taman laut tu. Kan? Dan yang ketiga dia berkaitan mengenai perumahan rakyat. Perumahan rakyat ni kalau kita ingat je simple pun tak apa. Okey, kita ingat perumahan awal kemerdekaan. Katalah kita kata kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bekerjasama menyediakan perumahan kos rendah. Ingat yang tu je. So, menyediakan perumahan kos rendah. Tu yang satu. Kan? Yang kedua, kita kata ini kerajaan negeri yang cikgu dah ada sebut tadi. Kerajaan negeri menyediakan tanah yang dijual dengan harga rendah kepada kerajaan persekutuan untuk bina rumah. Maksud dia jual kepada kerajaan persekutuan dengan harga rendah. Jadi kerajaan persekutuan ni boleh bina rumah dekat tanah tersebut. Sebab tu kita ada rumah kos rendah. Kenapa dia kos rendah? Sebab rumah tu dari segi nilai dia, harga dia tu, tanah dia dijual dengan harga yang rendah. Sebab tu dia boleh jadi rumah kos rendah. Ingat, kalau peringkat awal rumah kos rendah. Peringkat yang kedua kita ingat untuk atasi masalah kemiskinan. Jadi bina perumahan untuk yang berpendapatan rendah. Tadi bina rumah kos rendah. Yang kedua, dibina rumah kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Jadi alasan dia apa? Untuk kurangkan masalah kekurangan rumah dan hapuskan kemiskinan. Contoh program perumahan rakyat. So kita ingatlah kerajaan persekutuan bina rumah program perumahan rakyat. Yang ni adalah untuk apa? Untuk nak mengatasi masalah kemiskinan. Kalau kerajaan negeri pula melalui Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor ataupun PKEN ni, kalau kat Perak ni Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak, bina rumah yang kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Kita ada juga perumahan awam kos rendah yang kita dah pakar ni, PAKR ni. Kan, melalui peruntukan yang diterima daripada kerajaan persekutuan. Okey, ini mengatasi kemiskinan. Dan satu lagi adalah untuk mengatasi kita kata mampu milik. Mampu milik ni kepada siapa?
Mampu milik ni disedia kepada golongan pertengahan. Yang tadi kita tengok kepada golongan miskin. Sekarang ni untuk golongan pertengahan disediakan rumah mampu milik. Contoh, kita ada rumah prima. Kamu tak kata Perbadanan Perumahan Satu Malaysia, kamu kata prima pun, kamu dah dapat markah dah kat situ. Rumah mesra rakyat antaranya. Program di peringkat negeri pula kita ada rumah Selangorku ataupun rumah mampu milik Johor. Ini yang kerajaan negeri yang buat. Yang ni pula adalah macam prima ni kerajaan persekutuan yang buat. Ingat kalau rumah kita, tadi kita nampak kita ada 3. Satu dibina untuk kos rendah. Kan? Yang kedua dibina kepada untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kan? Untuk supaya penduduk yang berpendapatan rendah ni dapat memiliki rumah. Dan yang ketiga adalah kita kata mampu milik. Mampu milik ni kita kata kepada golongan pertengahan, contoh prima. Yang tadi kita bagilah contoh, kita bagi tadi macam PPR ke apa benda tadi sebagainya. Nak 4 je dari sini. Kerjasama perumahan rakyat. Biasanya lah. Dia akan tanya kita dalam 4 poin je. So kamu ingat satu sebenarnya akan dapat 3 dah. So sebab tu cikgu kata kamu jangan tinggalkan benda ni. Poin yang utama, kamu hafal dulu poin utama. Contoh, kalau dalam ni tadi nanti cikgu akan tunjuk belas yang ke depan lah. Kita ada perumahan, kita kata apa tadi, kita ada perumahan untuk kos rendah tadi di awal kemerdekaan. Kemudian kita ada perumahan untuk basmi kemiskinan tadi. Dan juga yang ketiga kita ada perumahan mampu milik. Kita ingat 3 poin ni yang berada di bawah perumahan rakyat. Dan akhir sekali ialah keselamatan. Keselamatan ni kita ingat 2 je. Kita ingat Sarawak dengan Sabah. Kalau dekat Sarawak, kita ingat ni. Reskop. Kamu ingat Reskop. Dekat Sarawak untuk komunis. Untuk mengatasi ancaman komunis, maka ditubuhkan Reskop. Reskop ni apa? Reskop ni inilah dia. Iaitu Pemerintah Keselamatan Kawasan Rajang. Dia berada dekat kawasan ketiga ni. Kita kata kawasan bahagian ketiga ni adalah bahagian yang menerima ancaman komunis. So ingat, kalau keselamatan, kalau dekat Sarawak disebabkan oleh ancaman komunis, maka isytiharkan bahagian ketiga Sarawak ni di bawah Reskop. So ingat, isytiharkan bahagian ketiga Sarawak. Tak ingat bahagian ketiga Sarawak, kita kata kat sini di mana kerajaan telah mengisytiharkan Reskop. Dah dapat dah. Ingat kalau Sarawak ingat komunis, ingat Reskop. Okey, kalau dekat Sabah pula kan, Iskop. Beza dengan Reskom tadi, yang Reskom tadi dekat Sarawak. Kan sebab dia Rajang, dia Reskom. Kalau dekat Sarawak ni di Iskom. Dan Iskom ni Eastern. Kan Eastern Sabah Security Command kan. Okey. Jadi dia untuk apa pula? Yang tadi Sarawak adalah disebabkan ancaman komunis. Jadi kalau untuk Sabah ni adalah disebabkan pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu. Kita sebut Kepulauan Sulu, tak sebut, tak ingat kampung pun tak apa. Kalau ingat kita Lahad Datu Sabah kan. Ini yang kes dulu, yang berlaku kes dulu tu. Jadi kita ingat je pencerobohan komunis. Jadi ingat dua-dua je daripada keselamatan. Kalau dekat Sabah, ingat disebabkan oleh apa? Pencerobohan pengganas. Jadi British pula lah. Kerajaan pada waktu ni telah menubuhkan ISKOM. Kan ISKOM ni apa? Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Kan ataupun Eastern Sabah Security Command. Kalau kata tak ingat pun, ingatlah ISKOM dulu. Sebab ISKOM pun diterima nanti. Kan? Sama juga. Kalau dekat Sarawak tadi, disebabkan oleh ancaman komunis, satu dah kita dapat. Dan tubuhkan apa? Reskom. Kan RASCOM. Reskom. So dekat sini kita dapat Sarawak kita dapat 2, Sabah kita dapat 2. So kita kalau kita tengok banyaknya nak kena hafal pun memanglah, kalau kita tahu lebih lanjut tak apalah. Kalau kamu memang dah study tajuk ni tak apa, kamu teruskan. Kamu study tajuk ni kan. Tapi yang cikgu nak terangkan ini yang kamu kena tahu. Dan supaya apa? Supaya kalau dia naik tentang keselamatan dia nak 4 markah kan. So kamu ingat Sabah, kamu ingat disebabkan oleh pencerobohan maka ditubuhkan ISKOM. Dah kamu dapat 2 markah. Kalau kat Sarawak pula disebabkan oleh ancaman komunis maka ditubuhkan Reskom. Dah dapat 2 lagi markah. Bermaksud kamu dah ada 4 markah kat situ. Itu senang je. Kalau kita tengok banyaknya nak perlu kita baca. Kan sebenarnya dia nak 4 markah saja. 4 markah kita dapat daripada situ. Okay. Ini yang cikgu nak terangkan daripada tajuk ni lah. Kan.
Cuma cikgu balik pada asal tadi, yang ni. Oh, sorry, dah terlajak pula. Okey, yang ni. Yang ni yang kamu kena ambil tahu. Kamu kena ambil tahu. Di mana kalau kerjasama dalam sosioekonomi ni, dia melibatkan pembangunan tanah, pembangunan wilayah dan juga pembangunan koridor wilayah. Pembangunan tanah, buka tanah baru. Contoh, ada Felda, ada Fekra. Kita hurai bawah dia. Pembangunan wilayah pula, kalau kita lihat ada apa? So, dia mungkin tanya yang ni. 4 markas ini, 4 markas ini. Contoh. Kan? So, kamu kena ambil tahu. Kan? Kalau pembangunan wilayah pula kita tu pembukaan bandar, pembukaan kawasan baru juga. Kan? Pembangunan koridor wilayah ni pula kita kata pembangunan kawasan projek baru. Macam itu daripada kawasan yang kita kata yang tak berkembang, dia nak kembangkan kawasan tersebut. Sama juga kat sini kalau taman negara tadi kita ingat apa tadi? Mungkin kita ingat tentang penghilitan, ditubuhkan penghilitan. Lagi apa lagi kita ingat tentang taman negara kita masukkan. Sama juga dengan Sabah, dengan taman laut tadi. Apa yang kita ingat? Oh 42 pulau contohnya kan. Yang ada tentang taman laut ni. Apa lagi kita ingat? Okey, kalau dekat Sabah kita ada apa? Kita ada Taman Sabah. So itu antaranya yang kita boleh masukkan. Ini 1, 2, 3 perumahan awal kemerdekaan. Yang ni kita kata awal kemerdekaan ni adalah pada kos rendah. Bina rumah kos rendah. Yang ni membasmi mengatasi masalah kemiskinan kepada penduduk yang berpendapatan rendah. Dan mampu milik kepada penduduk yang kita kata pertengahan, golongan pertengahan. Cikgu hurai satu-satu ni dah dapat satu markah. Katalah ditanya mengenai kerjasama dalam ni. Kamu bagi dalam mana ni, kamu bagi contoh, kamu bagi rumah Selangorku. Dapatlah markah kamu yang keempat. Dan sama juga yang ni. Yang ni cikgu kata tadi, kalau Sarawak ingat apa? Ingat komunis, ancaman komunis, lepas tu ingat Reskom. Kalau dekat Sabah, ingat ancaman dari segi apa? Pencerobohan sempadan. Kan ini kita ingat pula apa? Iskom. Kan kalau kita takut kita nak membezakan antara Sarawak dengan Sabah ni, Iskom dengan Reskom ni kan. Kamu ingat kalau dekat Sarawak ni dia pantai timur. Dekat Sabah ni ancaman dia berlaku di pantai timur. Jadi kalau kita sebut pun Iskom kan. Kebetulan ni Iskom East Sabah. So kita East Timur. Jadi kita ingat macam tu. Kalau East Timur bermaksud kita tahu ini Iskom lah. Kan ini pula adalah Reskom. Ini ni adalah singkatan daripada dia. Kan ini Reskom, ini adalah Iskom. Okey. Jadi itu so jangan tinggallah sebab dalam latihan yang kita ada tu hanya ada satu saja. Kalau untuk pelajar cikgu pun memang cikgu suruh juga dia orang tengok benda ni. At least kamu tahu apa benda yang berada di dalam ni. In case kalau dia naik tentang ni. Kalau tak naik tak apa. Kalau dia naik, kalau kita memang tak baca tak apa. Memang kita akan mengalami kesukaran untuk kita nak jawab soalan ni. Okey, jadi itu tentang yang cikgu share ni. Sekejap cikgu nak stop sharing present kat sini. Okey, kemudian kita tengok kepada next soalan kebat dia. Kalau soalan kebat dia tak banyak lah untuk ni. Okey, kita tengok dekat soalan sorry. Okey, apa soalan kebat yang ada dekat sini Soalan kebat dia. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri mampu meningkatkan ekonomi negara. Jelaskan pernyataan tersebut. Jadi dia nak apa sebenarnya? Okey, cikgu nak tanya sekarang. Cikgu nak tanya sekarang, okey. Kalau soalan tentang kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri mampu meningkatkan ekonomi, kerjasama antara kedua ni. Jelas pernyataan tersebut. Dia nak apa sebenarnya? Tolong tulis jawapan dekat ruangan chat. Sebenarnya dia nak apa? Apa kehendak soalan? Apa kehendak soalan? Ya, dia nak bagus. Dia nak kepentingan. Cikgu dah kata kan, daripada hari tu awal-awal cikgu ajar, dia ajar dua je. Kita tengok kepentingan. Satu lagi kita tengok kepada langkah. Jadi soalan ni kalau kita lihat adalah soalan dia menjurus kepada kepentingan.
Okey, kepentingan apa? So kita lihat kat bahagian awal. Kepentingan kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan pusat. Kerajaan negeri. Kan, untuk meningkatkan ekonomi. Okey, jadi kalau kita baca kita akan jadi, bila kita nak cari jawapan kita akan jadi macam ni tau. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan ini mampu meningkatkan ekonomi negara, kepentingan. Okey, kita akan ambil kepentingan kerajaan, kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Apa kepentingan dia? So kepentingan dia nanti kita akan lihat nanti di mana kawasan yang terbiar nanti akan diusahakan. Jadi mengusahakan kawasan yang terbiar. Kemudian apa lagi? Ekonomi perikanan apa benda ni dapat dibangunkan. Kemudian penyelidikan dapat meningkatkan mutu pengeluaran. Kemudian pengeluaran pun akan meningkat. Kemudian kadar pengangguran pun akan berkurangan. Kemudian akan membuka kawasan pelaburan, meluaskan kawasan pelaburan. Kemudian menarik pelabur asing masuk ke dalam negara kita. Kemudian meningkatkan pembangunan industri tempatan. Okey. Cikgu nak nasihatkan kepada kamu kalau soalan bentuk macam ni, untuk jawapan kan, untuk jawapan kalau kat sini lah, kalau kita tengok ni kan, dia guna ni kan. Ada benda yang kita nampak macam betul ayat dia, ada benda kita nampak dia membawa kepada langkah kan. Jadi kalau kepentingan ni kita kata kawasan tanah terbiar diusahakan kan. So biar kita nampak jawapan tu, maksudnya kat sini kita tukar dia diusahakan. Kan? Nampakkan kesan itu, hasil daripada situ tanah terbiar diusahakan. Sama juga ekonomi pertanian dengan dibangunkan. Yang ni tukar sikit dibangunkan. Penyelidikan bagi meningkatkan menjalankan kita kata memperbanyakkan penyelidikan. Contoh membanyakkan penyelidikan dapat meningkatkan. Okey. Penyelidikan ni sebenarnya kita boleh bagikan dia meningkatkan mutu pengeluaran ni pun sebenarnya dia akan jadi satu jawapan yang lain. Kan? Kalau kat sini cikgu nampak mutu pengeluaran ni pun boleh jadi satu jawapan yang lain. Hasil pengeluaran meningkat. Okey, itu ni, yang ni mutu yang ni hasil pengeluaran meningkat. Ni hasil mengurangkan kadar. Yang ni ayat dia, kembali ayat dia yang betul. Ayat yang betul. Cuma bahagian awal ni je. Kau boleh tukar sikit ayat dia. Seperti yang cikgu tukar tu kan. Kawasan tanah terbiar diusahakan. Ekonomi pertanian ataupun perikanan dibangunkan. Kan, ataupun kita kata pembangunan di dalam ekonomi pertanian dan perikanan kan, macam tu dia akan jadi macam tu kan. Pembangunan dalam penyelidikan, contoh kat sini mungkin kita tukar dia kepada pembangunan dalam penyelidikan. Jadi itu jawapan yang lebih sesuai, ayat yang lebih sesuai kita pakai kat situ. Okey, kepentingan dengan kebaikan sama ke? Okey, ya betul. Biasanya kalau soalan tu tentang kebaikan, contoh kan, apa manfaat kamu dapat dan apa manfaat daripada kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Contoh cikgu tukar. Cikgu tulis kat sini manfaat kerjasama antara kerajaan persekutuan, kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Ini juga adalah jawapan dia. So dia membawa kepada stok jawapan yang sama. Ingat kalau ditanya tentang manfaat, kebaikan, kepentingan atau soalan bentuk macam ni, dia memang tentang kamu keluar je soalan tentang jawapan tentang kepentingan. So itulah dia jawapan dia. Okey. Next kita lihat mengapa kita perlu mempertahankan kerajaan persekutuan agar sistem ini terus relevan. Kenapa kita perlu pertahankan? So mengapa kita perlu pertahankan? Okey, apa kehendak soalan sekarang? Adakah soalan ini nak tentang kepentingan ataupun dia nak tentang langkah? Soalan ini nak tentang apa? Siapa boleh bagi jawapan dekat ruangan chat? Soalan ni nak tentang apa? Kesan. Okey, lagi. Ubaid Muntazir. Okey, kata kesan. Okey, Nelly kata kepentingan. Okey, Atira sebab ni kepentingan. Okey, ada yang sebab Syafi kepentingan. Okey, kepentingan. Okey.
soalan ni kalau soalan macam cikgu cakap, cikgu bagi tahu semalam dalam kelas semalam kalau soalan biasanya mengapa, memanglah mengapa ni dia bawa kepada sebab kan. Sebab kalau apa-apa sebab kita bagi dalam jawapan kita kan, mungkin ada jawapan dalam buku teks kita memang dia ada sebab, faktor ke apa kan. Okey, sebab ni juga adalah membawa kepada kepentingan. Contoh kan, kita kata mengapa kita perlu mempertahankan kerajaan persekutuan agar sistem ini lebih terus relevan. Maksudnya sebab kita perlu mempertahankan kerajaan persekutuan. Sebablah, betul lah betul sebab tu. Ataupun kalau katalah cikgu tukar dia, katalah cikgu fikir ini adalah kepentingan. Kepentingan kita perlu mempertahankan kerajaan persekutuan. Maka kalau kita lihat jawapan dia, dia membawa kepada jawapan yang sama. Contoh, mengapa kita perlu mempertahankan kerajaan persekutuan? Sebab untuk wujudkan keamanan kita. Apa kepentingan kita mempertahankan kerajaan persekutuan? Untuk wujudkan keamanan. Nampak tak? Jawapan tu kita boleh pakai untuk sebab dan juga kepentingan. Biasanya sebab dengan kepentingan ni dia akan bawa stok jawapan yang sama. Kan? Okey, apa lagi dia bagi kat situ? Dia bagi tentang toleransi, konsep Malaysia prihatin, hubungan baik antara kaum, sikap perkauman dan kenegerian dapat dielakkan, pertumbuhan ekonomi, dasar yang dirancang oleh kerajaan dapat dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, mengekalkan keyakinan pelabur asing untuk melabur di dalam negara kita. Okey, betul lah ni. Kan ini antara jawapan-jawapan lah, stok jawapan yang kita boleh pakai kat situ. Okey, contoh kat sini kalau kata cikgu, konsep Malaysia prihatin, so yang ni mungkin cikgu akan jadikan dia sebagai contoh jawapan. Kan, contoh, maksudnya di dalam jawapan kita nanti, mungkin kita akan kata nanti mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum kan, dan melahirkan semangat toleransi ke apa. Lepas tu kita contohnya adanya konsep Malaysia prihatin. So kita selitkan ni, kita jadikan konsep Malaysia prihatin tu sebagai contoh. Okey, dekat sini mana yang kita boleh jadikan dia sebagai inference? Siapa boleh ambil jawapan daripada F1 sampai S9 ni, dia letak, dia nak pilih ni sebagai inference. Tolong tulis kat ruangan chat, kamu nak pilih yang mana nak jadikan sebagai inference daripada F1 sampai S9. Bukan jawapan luar, jawapan daripada sini je. Okey, F8. Ada yang kata F8, dasar yang dirancang oleh kerajaan dapat dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Nelly sebut keamanan. Okey, boleh kan. Okey, F1. Okey, Shivashini. Okey, F6. Ada sebut F6. Mengelak sikap perkauman dan kenegerian. Okey, F2. Ada yang kata F2 mewujudkan perpaduan. F9. Keyakinan pelabur untuk melabur dekat negara kita. Okey. Inference ni bergantung kepada kamu. Kan? Tapi macam stok yang cikgu bagi dalam grup Telegram sejarah tu, kalau kita lihat antara stoknya adalah keamanan. Kan? Jadi bila kita buat jawapan kita dah letak antara senarainya adalah keamanan. So kita jadilah contohnya keamanan ni, kita tarik dia jadi inference kita. Adakah jawapan yang lain salah bila ada yang bagi F9, ada yang bagi F8, ada yang bagi tadi F apa tadi? F6 apa benda sebagainya kan? Bagi F2 pun ada yang bagi, tak salah. Asalkan cara bila kamu buat kesimpulan nanti, kesimpulan kamu tu nanti kita kata relevan. Contoh kat sini mungkin kamu ambil perpaduan F2 kan, kamu tu kesimpulannya dengan mempertahankan kerajaan persekutuan akan dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Boleh, tak ada masalah pun kat situ. Kalau kita kata yang F1, kita boleh kata kesimpulannya kita kata dengan mempertahankan kerajaan persekutuan akan dapat mewujudkan keamanan negara hingga hari ini. Contohlah kalau kita nak bagi jawapan kita, boleh. Asalkan kalau kamu nak pilih inference tu, kamu tengok yang mana inference ni dia akan pergi terlalu umum. Apa yang dia boleh payung, banyak benda dia boleh payung, itulah kita jadikan dia sebagai inference kita. Okay, next kita lihat kepada ni sama ni sebenarnya ni, dia 2 kali. Okay, so kita selesai untuk bab 4 kan, bab 4 kalau kita tengok kita selesai sebab tadi kita lama sikit kat bab 4 tu sebab cikgu nikan balik apa yang perlu kamu tahu di dalam yang bahagian kerjasama, sebab cikgu takut kalau katalah soalan berlandaskan kepada kerjasama tu yang muncul nanti. Okay,
Itu tentang ni. Okey, jadi daripada bab 1 sampai bab 4, macam cikgu kata di awal tadi, satu soalan akan muncul daripada sini. Atau dua soalan akan muncul daripada sini. Tapi bila kita tengok balancekan dia balik, bab tingkatan 5 ni kita ada 4 topik dah. Kita dah ada 4 topik. Maksudnya kita dah ada bab 1 hingga 4, satu soalan akan muncul. Bab 5 dengan bab 6, satu soalan akan muncul. Bab 7 dengan 8, satu soalan. Bab 9 dengan 10, satu soalan. Jadinya 4 soalan memang dah daripada tingkatan 5. Kita ada 9. Kan? Bermaksud dalam tingkatan 4, dia ada 3 tajuk je. 3 tajuk. Bermaksud 3 tajuk ni, dia akan muncul satu soalan daripada sini juga. Okay, Amal Fitri kata semua, pilihlah salah satu yang mana yang nak kan. Jangan jadikan semua inference pula jadi mana satu fakta kita, sebab kita simpan stok ini adalah inference. Selebihnya itu akan jadi fakta, huraian lanjutan, contoh dan juga ni. Okey. Satu lagi ingat tak cikgu ada cakap hari tu, kalau kita jumpa atau kalau kita keluarkan point, contohnya mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Ada je perkataan berbilang kaum, kamu terus selit seperti apa? Berbilang kaum seperti apa? So kita katalah Melayu, Cina dan India. Contohlah. So secara tak langsung sebenarnya kita dah selit contoh kat sini. Ini dah jadi contoh kat kita. Kalau adalah kita kata masyarakat majmuk ke, masyarakat berbilang kaum ke, kan, mempunyai perpaduan di kalangan masyarakat ke, seperti apa? So kamu boleh nyatakan. Secara tak langsung kamu dah selit contoh di situ juga. Dan ini, okey, ini untuk soalan keempat tu.